Nama doktor indah pada nama tapi tidak pada kehidupannya. Okey, sebenarnya saya seorang doktor kerajaan sebelum ni. So disebabkan kehidupan sebagai doktor kerajaan, tahulah macam mana on call sampai balik rumah, accident, lori dah, trailer dah, bas dah, semua dah saya dah lalui. So saya ambil keputusan, saya tukar jadi practitioner. Sebab apa? Sebab anak saya tak kenal saya. Saya on call tuan-puan, pagi sampai malam, 15 hari sebulan. So saya balik rumah, dah gelap gulita. Anak pun tak jumpa. So one day, saya balik awal, saya jumpa anak saya nampak saya, dia menjerit. Menjerit? Siapa ni kan? Kita ni seorang ibu, kita mencurahkan kerja kita, daya kita pada kerja kita kan, masyarakat. Tapi at the end, anak tak kenal emak. So saya buat keputusan, saya nak menjadi GP. Ini yang indah, ada masa. GP tu apa? Oh, General Practitioner. Okay. Lupa kan? Minat alam doktor Swasta. Swasta. Okay, so what happen is, ingatkan indah juga, tapi saya terpaksa kerja pagi sampai malam juga, 9 pagi 9 malam. Okay, macam Tuan Mentor kata, ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. So saya teruskan kehidupan, Alhamdulillah. Okay, tapi apa yang berlaku ialah pada COVID. So zaman COVID, semua orang tak boleh kerja. Doktor boleh kerja, tapi tak kaya juga. Tak kaya juga. Banyak masuk, banyak keluar. Sampai satu level tu, saya cari, saya scroll. Saya bukan IT person. Satu hari Allah gerakkan, saya pun scroll, saya jumpa IG Cik Syarah. Itulah apply saya. Saya tertarik dengan ilmu yang dia bagi, saya pun masuklah program dia. Dia mention about goal. Saya kata, apa goal ni? Okey, saya kata tak apalah, masuk je lah, cuba-cuba je lah, simpan 1 gram. 2 November 2023. Kemudian tu saya tengok diam je. Lepas tu saya pun tertarik sebab yang program-program yang dia bagi, talk show dan berbagai. So saya masuk, saya dengar. Lepas tu saya kata okey tak apalah. Saya pun pergi, saya ingat satu perkara sebelum saya cerita ni. Lepas saya dah belajar, dah ikut Cik Syarah, keuangan saya dah stabil, dah ada dana kecemasan, dapat satu lagi, rezeki terpijak. Semua orang nak tahu kan rezeki terpijak? Rezeki terpijak saya lah personal loan 77k hutang, kena bayar. Saya punya nak terduduk tak apa, tapi Alhamdulillah sebab saya dah simpan emas, saya gunakan, saya jual saya punya 2 keping 10 dinar saya, settle. Saya dapat jimat 28,000, dapat jimat masa. Mungkinnya siapa tuan-puan? Hutang kereta nampak kereta, hutang rumah nampak rumah, hutang personal loan relax. Apa pun tak ada. Tapi saya belajar, maknanya saya dah ada dalam satu platform yang betul. So saya pun explore lagi. So di mana masa tu saya ingat, saya dah ambil package gila. Dan pertama kali lepas COVID, saya ingat Tuan Mentor buat GSR kat sini. The first time saya datang sini, saya tak tahu apa tuan-puan. Saya tak tahu apa, saya nak tahu apa benda ni. Saya datang, saya terkejut. Masa tu saya nampak Tuan Mentor sendiri yang ceritakan. Dia cerita macam ni, senang je, kita ada sistem. Kita boleh register patient pula. Customer. Register customer dalam 2 saat. 2 saat? Apa dia cakap ni? Saya pun tak apalah, dengar je. Saya datang tapi yang tertarik, saya tengok masa tu circle. So saya follow, ada PLT apa semua saya ikut. Saya masih tak nampak lagi sampai arwah pergi. Masa arwah pergi, saya pun terduduk diam. Aku dah ada satu tempat yang secure. Kenapa aku tak nak teruskan? So, alasannya sebab apa? Saya tak tahu IT. Sebab perkara ni saya tengok semua perlukan IT. So, saya ingat saya pergi MDC 5.0. Saya ingat Ustaz Amirullah naik pentas, dia kata pasal tentang SP. Masa tu saya ternampak. Masa tu saya ingat kata-kata mentor. Datang big decision, big event, dia akan buat big decision. Masa tu terdetik satu je. Satu hari aku yang akan naik. Masya Allah, masa tu kan tuan-tuan, lepas balik MDC, saya pun terus berdesuk cari ATM machine. Kebetulan 2024 Januari ATM machine mula dilancarkan. So saya duduklah jadi penunggu setia. Balik kerja tuan-tuan 9 pagi sampai 9 malam. Balik pukul 9 tu tak balik dah, anak dah besar Pergi kat ATM menunggu.
Masa tu saya tak fikir saya struggle ke apa tak. Saya fikir satu. Platform ni adalah kita educate sampai ke ilmu dan kita bina diri. So saya terus buat. Alhamdulillah within 8 months jadi Alhamdulillah. So tapi tuan-tuan, satu perkara. Bagusnya kita dalam bisnes ni, kita evolve. Lepas kita dah buat sesuatu, kita akan rasa macam stuck. Aku tak boleh selama macam ni. Umur makin muda, tenaga makin tak. So masa tu lah tuan-tuan saya join Pikas. Masa tu saya jumpa satu lagi. Semua achiever kebanyakannya daripada online. Bila saya tanya, nak buat macam mana? Alah doktor, senang je. Tekan je button live. Tekan button live. Saya masa tu, apa aku nak cakap ni? Lepas tu apa saya buat? Saya balik dari Pikas. Saya tak boleh tidur, tak boleh apa. Saya pun tekan button live. Okay, tekan button live, then that go on. So saya nampak, apa yang ada pada kita ni, bisnes ni bukan sekadar bisnes. Kita dapat apa? Kita dapat bina diri, bina skill. Okay, apa yang menarik ialah bisnes ni, macam saya, walaupun saya doktor, saya ada skill. Macam mana terror saya pun, saya pernah tuan-puan diberhentikan kerja. Jangan tak percaya. Saya pernah diberhentikan kerja, saya bekerja dengan international Apa yang berlaku ialah, memang saya ada skill. Tapi disebabkan corruption ke apa, tuan-tuan nak cakap, dia terpaksa masa COVID, dia terpaksa pilih salah satu. Walaupun skill saya terror, saya terpaksa dibuang kerja. Disebabkan saya doktor, saya masih ada skill lain, saya boleh hidup lagi. So, saya nampak dekat situ. Itu satu. Dan bila kita ada skill hanya melekat pada kita, tak melekat pada anak-anak kita. So, bila masuk bisnes public ni, saya nampak inilah jalannya. Inilah exit plan. Tuan-puan, dengan bisnes ni tuan-puan, anak kita tak selama-lama dengan anak kita. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh tinggalkan ilmu. Kita boleh tinggalkan aset. Kita boleh tinggalkan bisnes. Dengan apa? Dengan bisnes public good. Under jiwa 5G ni. Semua dah ada. Okay? Dari sanalah saya berteruskan. Teruskan. Alhamdulillah. Pencapaian saya ni bukan dari saya sendiri. Dari apa yang tuan mentor, jiwa 100 dan 5G dah sediakan. So, siapa yang tak join lagi, siapa yang tak buat keputusan, tuan-puan sebenarnya melambatkan freedom tuan-puan. Okay? So, apa yang saya boleh kongsikan itulah perjalanan saya. So, daripada saya jadi boros, dah dapat dana kecemasan, dapat bayar hutang, dan Alhamdulillah tuan-puan, saya jadi orang yang baru. Okay. So, saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat membantu tuan-puan. Dan tuan-puan, inilah hari ini tuan-puan buat satu keputusan untuk membina legasi tuan-puan. Dan tak ada lain, platform public good business ni adalah yang the best yang saya pernah jumpa. Daripada itu saja daripada saya harap dapat membantu tuan-puan. Terima kasih.